Tak kisahlah ketakutan untuk berbicara di hadapan orang ramai dan sebagainya, hipnosis dapat membantu. Nah, mereka yang ada isu berkaitan emosi macam saya sebut tadi, okey, tak kisahlah dia ada masa silam punya cerita ke, dia susah nak move on kan, dia nak move on tu. Hai, Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa. Berjumpa lagi kita di channel Master Ray. So, untuk cerita kali ini, bahagian ketiga tentang apa itu hipnosis. Jadi kita sembang tentang hipnosis, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita nak cerita apa tentang hipnosis kali ini? Ada orang tanya manfaat hipnosis tu apa, betul hipnosis ni membantu berkaitan dengan fikiran dan emosi. Hipnosis tu bantu mengurus, bantu mengawal tentang fikiran dan emosi. Cara fikirnya, macam mana cara fikir yang betul untuk mendorong diri menjadi lebih baik daripada yang tadi. Macam mana nak uruskan bebanan emosinya. Emosi masa lalu, emosi yang tadi ataupun emosi yang sekarang. Malah ada juga orang yang stres, tertekan dengan emosi masa depan yang dia belum tahu lagi macam mana masa depan dia tu. Tapi daripada sekarang dia dah start terbeban memfikirkan perkara tersebut yang belum berlaku. Imajinasi dia tu memainkan peranan yang sangat besar dalam hidup dia. Dia sering merasakan seolah-olah banyaklah perkara yang akan datang nanti benar-benar menakutkan dia. Jika perkara tersebut berlaku nanti, dia rasa sangat-sangat terseksa lah. Tuan-tuan dan puan-puan, hipnosis bantu menguruskan dan mengawal. Jadi kita belajar macam mana nak setting semula, rewire semula ataupun reprogram semula keadaan kita sekarang. Tak kisahlah isunya tentang apa, masalahnya apa. Poin pertama, hipnosis akan bantu kita untuk relax dulu, tenang dulu. Tenangnya bukan pada fikiran saja tapi pada tubuh badan, pada otot-otot tubuh kita. Bila kita berada pada keadaan yang tenang ataupun rehat yang dalam, itu adalah keadaan hipnosis, tuan-tuan dan puan. Apa itu keadaan hipnosis? Ingat semula apa yang pernah saya kongsikan. Keadaan hipnosis adalah keadaan bila mana bawah sedar kita sedang aktif terbuka dalam menerima informasi. Jadi keadaan ini perlu kita ketahui bila waktu-waktunya bawah sedar kita tu terbuka. Satu lagi, dengan hipnosis kita dapat sengajakan diri kita berada pada keadaan yang tepat yang kita perlukan untuk tujuan programkan diri semula. Macam mana kita nak berada pada keadaan yang positif, pada keadaan emosi yang baik waktu kita bekerja setiap hari, terutama waktu pagi pagi sampai ke petang. Kerana hipnosis adalah software kepada kita punya hardware, iaitu otak kita. Jadi kita perlu tahu macam mana memanfaatkan keupayaan yang sedia ada pada kita ni. Kita tambah baik lagi dan kita gunakan hipnosis untuk programkan perkara yang kita perlukan. Untuk menjaga keadaan kita, mood kita dalam keadaan yang baik hampir sepanjang hari, itu bermula pada waktu pagi, tuan-tuan dan puan. Waktu kita bangun macam mana. Keadaan hipnosis ini paling minimum dilalui oleh semua orang 2 kali sehari, tuan-tuan dan puan. Pada waktu sebelum tidur dengan pada waktu kita bangun daripada tidur. Masa kita bangun daripada tidur, kita akan mengalami beberapa saat keadaan hipnosis. Sebab itu, pada waktu kita bangun daripada tidur, sebaiknya jangan terus bangun dalam keadaan mengejut. Relax dulu, santai dulu, fokus pada nafasnya, mula dengan berdoa, mula dengan bersyukur. Kemudian setting dulu, hari ni apa perkara yang terbaik yang kita nak buat, yang kita boleh buat, yang kita nak usahakan. Kalau pada waktu pagi kita dah mula setting macam tu, insyaAllah kegiatan kita ataupun perilaku kita, tindakan kita, sikap-sikap kita akan ke arah tu. Ini teknik mendorong menggunakan kaedah hipnosis. Jadi bercakap dengan diri sendiri ataupun gunakan self-talk, cakap dalam hati tu kan, dengan perkataan-perkataan yang betul, tuan-tuan dan puan, kerana itu adalah data ataupun program kepada bawah sedar kita.
Jadi setelah itu barulah kita mula bergerak, buatlah aktiviti seperti biasa yang kita buat. Contoh nak pergi mandi ke, nak uruskan diri ke, nak siap-siapkan sarapan ke dan sebagainya. Aktiviti pertama pada waktu pagi setelah kita buat sesi programming ringkas tu kan, masa bangun, kita mulakan dengan senaman dulu. Nah, senaman ringkas je. Okey, renggangkan dulu otot tubuh, okey, buat sedikit pemanasan mungkin. Dan senaman yang paling bagus, sangat disarankan yang bagus membantu kita punya heart rate ni, otak kita menghasilkan hormon-hormon yang bagus, sel-sel yang bagus sampai kita boleh kendalikan diri kita sehari ataupun sepanjang hari bekerja dalam keadaan mood yang sangat bagus. Itu kita mulakan dengan senaman berjalan kaki secara pantas. Nah, habiskan sebanyak 5,000 langkah ataupun paling terbaik itu 10,000 langkah tuan-tuan dan puan. Nah, aktiviti yang ringan ataupun ringkas ini tuan-tuan dan puan, dia bagi kesan luar biasa terhadap kita punya heart rate. Nah, kalau heart rate kita bagus, cun, okey, berada pada keadaan yang sangat-sangat baik, kita tambah pula dengan hipnosis tuan-tuan dan puan, ia jadi 2 kali ganda lebih baik lagi insya-Allah. Kalau anda ada kesempatan, cuba untuk mulakan perubahan rutin harian anda dengan bersenam pada waktu pagi. Buat dulu programming, kemudian mulakan senaman sebelum anda nak sarapan dan sebagainya nanti untuk menjalani aktiviti seperti biasa setiap hari. Paling terbaik, paling bagus bila kita bersenam tu berada dekat luar lah. Bukan dekat dalam rumah ataupun dekat dalam gym mungkin. Okay, keadaan yang tertutup kan. Lebih bagus kita keluar. Nah, kita keluar ni pergi kat taman rekreasi yang kita boleh nampak kehijauan ataupun alam semula jadi lah. Bestnya pada waktu ni bila kita spend masa kita pada alam semula jadi ni tuan-tuan dan puan, sambil kita bersenam, sambil kita buat programming diri. Kerana bila kita berada pada keadaan alam semula jadi, ia tambah keadaan kita menjadi lebih tenang. Nah, fikiran bawah sedar kita tu lebih aktif tuan-tuan dan puan. Jadi kita boleh sambilkan manfaatkan keadaan tersebut untuk tujuan programkan diri. Nah, kita dapat manfaat orang kata 2 kali ganda daripada biasa lah. Itu yang terbaik. Jadi boleh sambilkan programming diri, tak semestinya kena ada skrip. Kemudian dicakap pada diri, tak. Bukan itu saja yang dimasukkan sebagai programming. Anda bersenam sambil anda berzikir, sambil anda berdoa. Itu semua adalah sebahagian daripada yang dipanggil sebagai programming. Habuan yang bagus kepada kita punya fikiran, kepada kita punya diri, tubuh kita secara internal juga. Dan dia akan bagi kesan secara eksternal, iaitu di dunia luaran kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sihat tubuhnya, sihat otaknya, sihat emosi dan cara fikirnya. Barulah seronok untuk kita teruskan ataupun jalani kehidupan ni luar biasa terbaik daripada yang sebelumnya. Kesihatan fikiran sangat penting. Takungan emosi kita penting untuk kita uruskan tuan-tuan dan puan. Dengan hipnosis dapat membantu mengawal dan menguruskannya. Kita dapat tadbir emosi dan fikiran kita. Jadi apa yang hipnosis boleh bantu lagi tuan-tuan dan puan pada diri sendiri? Ataupun pada seseorang yang memerlukan hipnosis lah, ataupun hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu boleh bantu mereka yang ada isu ketakutan yang melampau, tak bertempat. Contoh, dengan marker pen pun dia takut tuan-tuan dan puan. Ada benda yang tak jelas kat situ. Takut dengan lipas dia kata. Sebenarnya dia bukan takut, tapi dia geli. Geli yang macam mana? Dia boleh berimajinasi. Kalau dia nampak lipas tu, dia boleh merasakan lipas tu seolah-olah sedang merayap dekat tubuh dia. Dia nampak perkara tu besar sangat, contoh. Nah, itu dialami oleh orang yang ada ketakutan tak bertempat tu lah. Ketakutan-ketakutan pada benda yang tak membahayakan ni disebut sebagai fobia lah. Fobia, mengalami ketakutan. Tak kisahlah ketakutan untuk berbicara di hadapan orang ramai dan sebagainya, hipnosis dapat membantu. Nah, mereka yang ada isu berkaitan emosi macam saya sebut tadi, tak kisahlah dia ada masa silam punya cerita ke, dia susah nak move on kan, dia nak move on tu dapat dibantu dengan pendekatan hipnosis programming semula. Nak bangunkan diri, nak dorong diri untuk jadi lebih berkeyakinan tuan-tuan dan puan, dapat dibantu dengan hipnosis. Ada masalah berkaitan dengan ketagihan, ada masalah dengan rasa was-was, keraguan, ada masalah tentang kerisauan yang melampau, insya-Allah boleh dibantu dengan
hipnosis, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Jadi hipnosis tu tidak menggunakan ubat-ubatan yang kita perlu consume, makan, tak perlu. Hipnosis juga tak ada terikat dengan ritual-ritual pelik, ada amalan-amalan, mantra-mantra dan sebagainya, tak ada, tuan-tuan dan puan. Dan juga tak terikat dengan objek-objek, benda-benda. Contoh nak kena ada jam macam ni, okay, pendulum macam ni. Nah, ini tak diperlukan, tuan-tuan dan puan. Okay. Nah, apa yang diperlukan ataupun apa yang diberikan waktu kita menjalani proses hipnosis ataupun hipnoterapi, itu adalah perkataan-perkataan. Nah, komunikasi secara verbal dan non-verbal. Non-verbal tu macam mana dari segi bahasa badannya, fisiologinya. Okay? Nah, itu ada hubungan dengan pengaruh terhadap diri seseorang ataupun diri kita sendiri. Hipnosis ataupun hipnoterapi itu, selain daripada kita jumpa pakar hipnoterapi untuk mendapatkan khidmat hipnoterapi, kita juga boleh melakukan self-hypnosis, tuan-tuan dan puan. Maknanya boleh buat sendiri. Kalau kita tahu, kalau kita ada ilmunya, kalau kita ada, orang kata, strukturnya. Sebab itu kita perlu pendedahan, perlu belajar, perlu kenal. Itu step pertama yang sangat penting. InsyaAllah lepas tu anda boleh buat sendiri. Nah, saya ada sediakan panduan yang dipanggil sebagai panduan self-hypnosis. Itu memang asas lah untuk anda yang baru nak kenal hipnosis, baru nak cuba. Okay? Nah, boleh baca dulu buku yang saya tulis tersebut. Nah, sekarang stok secara fizikal sudah habis, yang ada dalam bentuk PDF. Jadi anda nak print sendiri pun boleh, untuk diri anda, bukan untuk tujuan jual semula. Okay? Ataupun anda boleh saja baca menggunakan anda punya tablet ataupun smartphone anda. InsyaAllah. Anda juga boleh lihat sekarang ini, okay, sedikit info apa yang boleh dibantu dengan hipnosis ataupun hipnoterapi. Jadi fokus kami di Hypnotic Works. Macam saya sendiri, okay, secara peribadi, saya gunakan hipnosis ataupun hipnoterapi tu lebih kepada apa? Tuan-tuan dan puan, saya lebih kepada pembangunan diri seseorang lah. Tingkatkan pencapaian dalam hidup dia, sama ada dari segi bentuk kesihatan, okay, ataupun pencapaian-pencapaian mungkin dalam apa yang dia usahakan lah. Tak kisahlah itu bisnes ke, okay, dia sedang cuba capai sesuatu ke dalam hidup dia, walaupun perkara itu kecil ataupun besar, cuma dia perlukan step, dia perlukan kata kekuatan fikiran dia, okay, menguruskan balik dia punya fikiran dan emosi. Nah, itu yang kami ataupun saya sendiri fokuskan, tuan-tuan dan puan. Selain daripada itu, contoh masalah-masalah yang orang kata lebih ke arah klinikal ataupun masalah-masalah yang kronik, nah itu perlu rujuk pakar untuk mendapatkan pengesahan daripada mereka lah. Anda perlu rujuk pakar-pakar tersebut. Jumpalah doktor, jumpa psikiatri. Kalau perlu ambil ubat, dengar saranan mereka, okay, ikuti saja dulu. Okay. Kalau anda perlukan hikmat dari segi hipnoterapi ataupun secara peribadi dengan saya, insyaAllah boleh. Jadi saya cuba bantu mana yang terbaik lah, mana yang boleh sesuai untuk anda. Akhir kata daripada saya, hipnosis ada dekat mana-mana. Ia fenomena semula jadi. Dan jangan tunggu anda dah ada masalah, dah ada isu berkaitan kejiwaan mungkin ataupun fikiran dan emosi yang sangat-sangat berat, barulah anda mencari untuk menyelesaikannya. Nah, adalah yang terbaik, mulalah belajar, mula sedar, okay, untuk ambil berat tentang kesihatan fikiran. Macam mana nak urus stres, emosi, apa itu pola fikir, macam mana nak berfikir dengan baik, betul, waras, ataupun fikiran-fikiran yang luar biasa dapat membantu diri kita maju lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kenali ya, hipnosis, self-hypnosis dilakukan setiap hari. Lakukanlah self-hypnosis dengan betul, baik dan benar. Mudah-mudahan kehidupan kita berubah, maju, menjadi lebih baik daripada yang tadi. Jadi sihat itu bukan saja dekat tubuh badan kita, bukan saja sibuk dengan risau dengan masalah penyakit 3 serangkai mungkin, tapi kita kena tahu otak kita pun kena sihat, emosi kita, stres kita pun kita kena jaga, tuan-tuan dan puan. Jadi ambillah sedikit pendekatan untuk tambah nilai hidup kita, diri kita. Bukan untuk siapa pun, untuk diri kita juga, insyaAllah. Saya Master Ray, jumpa anda lagi pada perkongsian yang selanjutnya, insyaAllah. Jumpa lagi.